Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita kesempatan untuk menghabiskan sisa-sisa kehidupan dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengannya. Seperti biasa, kita akan bincangkan satu persatu surah yang berada dalam juzuk yang ke-30 untuk kita melihat tajwid dan tadabbur yang ada pada surah tersebut. Hari ini insya-Allah akan kita bacakan surah Al-Ikhlas ataupun yang biasa orang kita panggil surah Qul Huwallahu Ahad. Jom kita mulakan pembacaan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, selesai pembacaan pertama kita. Seperti biasa kita akan baca dua kali, yang mana untuk bacaan kedua ini kita akan lihat bagaimanakah wajah kita ketika menuturkan setiap satu kalimah surah Al-Ikhlas. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat perbahasan mengenai hukum hakam tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Jom kita buka Quran kita sama-sama. Kalau kita perhatikan pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ada huruf mati yang diberi tanda mati. Di sini ialah huruf lam. Bermaksud kita sebut huruf lam ini dengan jelas. Qul. Bila huruf tu berbaris depan, macam qaf ni, kita kena muncungkan mulut kita, menandakan huruf tersebut diberi tanda dhammah ataupun tanda baris depan. Bunyinya ialah qul. 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 Tambahan pula qaf ni huruf tebal. Dia huruf isti'la. Jadi kita kena sebut dengan ketebalan qaf yang sesuai dengan haknya. Jadi qul. Kalau bahasa Melayu ataupun Roman kita tukar kepada huruf Q, bukan huruf K. K tak sesuai. Huruf Q barangkali agak sesuai. Qul, qul. Qul hu. Qul hu sama juga, ha ni baris depan. Bila baris depan kita muncungkan mulut kita, kita muncungkan mulut kita. Muncung tu maksudnya kita bulatkanlah, kita bulatkan mulut kita. Baik. Allah, Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita nampak dalam Al-Quran ada tanda ni. Ni tanda apa ni? Ini nama dia. Ini nama dia. Dia hamzah sebenarnya. Nampak dia huruf alif kan? Sebenarnya alif bawah dia tu rumah. Alif bawah dia tu fungsi sebagai rumah. Huruf pada perkataan ini ialah hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal, ataupun ejaannya hamzah wasal. Wasl, hamzah wasal. Tapi tak apa, nanti kita bincang hamzah wasal ni dalam ayat kedua. Qul huwallahu ahad. Nampak tak? Hamzah dia sebelah ni lain pula. Nampak? Ni hamzah, hamzah juga. Yang pertama hamzah, yang kedua pun hamzah. Dua-dua hamzah. Kita tak panggil alif di atas a, kita panggil hamzah di atas a. Jadi hamzah yang pertama hamzah wasal, hamzah yang kedua nama dia hamzah qata'. Qata'. Susah nak eja kan? Jadi kita buat macam ni, kita eja bahasa Arab. Hamzah, qaf, ta, ain. Dia bukan qata', dia qata'. Ta mati, qata'. Hamzah bolehlah panggil hamzah qata', bolehlah kalau kita nak sebut-sebut panggil hamzah qata'. Tapi yang sebenarnya ialah ta tu mati. Jadi Allah diawali dengan hamzah wasal dan ahad diawali dengan hamzah qata'. Dua-dua tu hamzah. Kita tak panggil alif, kita panggil hamzah. Alif bawah tu bukan huruf untuk sebut. Ia hanyalah rumah ataupun tempat parking, sebab huruf hamzah dia perlukan parking untuk dia. Ahad, ahad, ha pedas, dal hujung ni apa hukumnya?
Jangan lupa kita bincang sebelum ni, dal ialah salah satu huruf qalqalah. Qalqalah. Qalqalah tu apa? Lantunan ahad, ahad, ahad. Ini qalqalah apa? Qalqalah besar ataupun qalqalah kubra. Kenapa dia besar? Sebab dia berlaku di hujung ayat, hujung bacaan kita. Dan huruf qalqalah ni bukan huruf yang bersabdu, jadi dipanggil qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Jadi ada perbahasan muncung sebab dhammah. Kita jumpa hari ni hamzah wasal dan hamzah qata', dan kita jumpa juga hukum qalqalah kubra bagi ayat pertama. Bagaimana pula ayat kedua? Ayat kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Nampak? Yang pertama sekali yang saya sebut tadi apa? Ni kan, ni yang kita panggil tadi hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia kalau dia dekat tengah-tengah kalimah, macam sebelah dia ni, macam juga ayat pertama ni, nampak tengah-tengah bacaan. Dia bukan dekat awal bacaan, dekat tengah-tengah. Bila dia dekat tengah-tengah, bila dekat tengah-tengah, ni tengah-tengah kan? Bila dekat tengah-tengah, ni tengah-tengah, ini awal. Bila dekat tengah-tengah, kita baca hamzah wasal ni dengan hukum sukun, hukum mati. Hamzah di situ tidak memberi bunyi yang sendiri. Jadi kalau di sini Allahu hus-samad, Allahus samad. Jadi kalau hamzah wasal duduk tengah-tengah, senang aja. Dia akan jadi hukum apa? Akan jadi hukum mati. Macam ni jugalah. Huwallahu ahad. Huwallah. Senang aja. Disebabkan hamzah wasal itu duduk di tengah-tengah, maka dia menggunakan hukum mati. Yang mencabar sikit kalau hamzah wasal duduk di awal macam sekarang ni. Allahus samad. Kan? Dia sekarang duduk kat awal-awal ni. Bila dia duduk dekat awal-awal, dia tak boleh gunakan hukum mati. Dia kena berfungsi sebagai hamzah yang hidup. Bila dia dekat awal-awal ni, dia mesti hidup. Dia tak mati. Apa maksud hidup? Dia ada baris dia sendiri. Dia kena berbunyi dengan bunyi dia sendiri. Mana bunyi A ataupun I ataupun U. Baik, hamzah wasal kalau di awal perkataan dia, saya tulis kat sini. Kalau dekat awal, tengok dulu selepas dia siapa? Kalau selepasnya lam untuk al, kita baca dengan al. Kalau lepas dia lam yang berbunyi al, baca al. Kalau selepasnya bukan lam, panjang cerita. Nantilah kita cerita tu dekat surah yang kena. Tapi kat sini ceritanya pasal al. Kalau selepasnya lam, termasuklah kalimah Allah, maka kita akan baca al. Hamzah tu dibunyikan dengan baris atas al. Al-Quran, alhamdu. Sebab tu kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau selepas dia bukan lam tu yang panjang, tak apalah. Nanti kita bincang kalau dah jumpa kat tempat lain. Allah. Di sini lam Allah tu kita sebut dengan hukum tebal. Allah. Allah. Tetapi hamzah di awal tu tak boleh tebal. Tak bolehlah Allah. Kita kena buka mulut sebab hamzah tu hurufnya istifal. Belakang lidah pun relax ke bawah. Jadi kita sebut Allah, 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 Allah. Allahus samad. Allahus samad. Jangan baca Allah. Jangan sampai muncung. Sebab kita nak sebut Allah tu muncung sikit, maka jangan bawa kemunculan tu masuk ke dalam hamzah yang sebelum dia. Samad seperti biasa, di hujung ini adanya berlaku qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Jadi bunyikan dia samad. Pastikan ada lantunan yang kita boleh dengar. Kenapa dia kubra? Sebab dia berlaku hujung bacaan kita, hujung ayat yang kita baca, maka dinamakan sebagai hukum qalqalah kubra. Qalqalah ni berapa huruf? Dulu kita bincang lain. Qalqalah ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Sekarang kita tengok ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad.
lam yalid wa lam yulad. Dalam Al-Quran, dalam tajwid, hukum nun mati dan mim mati ni special sebab nun tu hukum dia dengung, mim pun hukum dia dengung. Maknanya secara aslinya, secara originalnya, nun dan mim akan membawa hukum dengung ketika menyebut. Tak kira dia berbaris ke, dia mati ke, dia akan membawa hukum dengung. Sebab itulah ada hukum tajwid khas pasal nun mati dan mim mati. Okey, untuk mim mati dalam ayat ketiga surah Al-Ikhlas ini, ingat formula dia, bila huruf tu diberi tanda mati, kita baca dengan jelas bunyi dia original as is, dan hukum di situ hukum izhar. Cuma nama dia mungkin berbeza, izhar syafawi ke, izhar halqi ke, izhar mutlak. Di sini mim mati yang diberi tanda mati sah-sahlah dia hukum izhar pada mim yang pertama dan pada mim yang kedua. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Untuk kedua-dua mim ini, secara tanda dah faham dah, bila ada tanda mati, maknanya mim tu izhar. Okey, jelas izhar. Jadi kita tulis siap-siap. Izhar. Izhar. Tapi izhar apa ni? Dalam hukum mim mati ada 3 je. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mislain. Jadi di sini izhar syafawi. Ni pun izhar syafawi. Kalau jumpa nama syafawi itu biasanya pasal hukum mim mati. Jadi lam yalid, bunyi mim betul-betul 100%. Lam yalid. Nampak tak? Ada lagi tanda warna turquoise ni, nampak ni? Ini ialah hukum qalqalah. Seperti biasa, qalqalah, ini pun qalqalah, ini pun qalqalah. Jadi pastikan ada lantunan bunyi lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga ada hukum izhar syafawi dan hukum qalqalah sahaja. Sekarang kita pergi ke ayat yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Secara tajwidnya masih lagi kita jumpa mim mati yang diberi tanda mati. Ingat, bila huruf mati diberi tanda mati, sah-sah itu izhar. Dan kita baru bincang tadi, sebabkan dia hukum mim mati, maka dia nama dia hukum izhar syafawi. Yakullahu, nampak tak? Nun tu diwarnakan dengan warna kelabu. Dalam mushaf tajwid, mana-mana huruf yang diberi tanda ataupun diberi warna kelabu bermaksud huruf tu takkan disebut. Huruf tu tidak akan disebut. Yakullahu. Kita pun baca yakul. Yakul. Bahkan lam tu diberi tanda sabdu lagi. Yakullahu. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, ini perbahasan pasal hukum nun mati. Okay. Jadi nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Apa hukum kalau nun mati bertemu dengan lam? Ni ialah hukum idgham. Idgham bila gunnah. Idgham tu apa? Idgham tu masuk, tinggal bunyi lam sahaja. Yakullahu. Secara sebutan, seolah-olah kaf bertemu dengan lam secara sebutan. Tetapi dalam tulisan tak boleh buang. Sebab tu nun masih ada, sebab ia resam Uthmani. Itulah Quran yang ditulis di hadapan Nabi SAW. Itulah rupanya, tak boleh buang. Tetapi sebutannya ialah kaf jumpa lam. Yakullahu. Yakullahu. Sabdu tu menunjukkan masuk yang sempurna. Yakullahu, sehingga hilang bunyi nun yang berada sebelum lam tersebut. Jadi ini hukum idgham bila gunnah. Kemudian ada jumpa ha, ingat tak kita bincang ni? Ha dhamir, ha kepala itik yang tersepit antara dua huruf berbaris, guna warna kuning pula. Okey, ha ni terletak antara kaf dengan lam. Lam berbaris atas, kaf berbaris depan. Kalau ha tersepit antara dua huruf berbaris, itu ialah hukum mad. Mad apa ni? Mad silah. Kenapa mad silah? Sebab dia ha, kata ganti nama diri yang tersepit antara dua huruf berbaris. Nampak tak ada waw kecil tu? Ni menandakan dia dibaca mad, dua harakat. Jadi di sini ialah mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Wan ahad. Nampak tak? Tanwin. Tanwin ni dia tulis secara selari. Bila tanwin selari,
ia bermaksud ini bacaan izhar. Maknanya tanwin tu disebut dengan bunyi nun, disebut dengan bunyi nun, kufuwan. Dia tak termasuk sebelah, dia selari itu bermaksud dia memang tak boleh masuk ke depan. Jadi kenapa pula? Sebab tanwin ni berjumpa dengan hamzah. Tanwin berjumpa dengan hamzah ialah hukum izhar halqi. Jadi kita baca kufuwan ahad. Wan memang betul-betul bunyi nun. Ahad. Dan kita jumpa lagi sekali qalqalah. Ini ialah qalqalah. Qalqalah kubra. Kenapa? Sebab duduknya di hujung. Jadi dalam ayat keempat ada izhar syafawi, ada idgham bila gunnah, ada maksilah qasirah, ada izhar halqi dan ada qalqalah kubra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah. Seronok kan? Itulah perbincangan tajwid bagi surah Al-Ikhlas. Sekarang kita lihat sedikit bagaimanakah tadabbur intipati penting dalam surah Al-Ikhlas. Kita mulakan dengan bicara terjemahan surah Al-Ikhlas. Surah ini ada 4 ayat, dimulakan dengan qul huwallahu ahad yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus Samad bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak dia beranak dan tidak pula dia diperanakkan. Dan ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Ini ialah terjemahan bagi surah Al-Ikhlas. Mengapa ataupun apakah sebab turunnya ayat ini? Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir rahimahullah, tafsir Al-Quran Al-Azim, disebutkan sebab turun ayat ini ialah apabila orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa itu anak Allah. Bahkan semua bangsa-bangsa yang musyrik ketika itu mengatakan Tuhan mereka sekian-sekian. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahawasanya Allah lah Tuhan yang Esa. Yang menarik dalam surah Al-Ikhlas ini ialah sifat Tuhan. Sepatutnya kalau manusia nak menggunakan akal untuk mendakwa ini Tuhan, yang ini Tuhan, maka Tuhan itu seharusnya mempunyai sifat-sifat yang Allah Ta'ala perincikan dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Ahad. Ahad ini Esa. Esa ni apa? Esa ni dia ialah satu-satunya. Dia bukan satu, tetapi satu-satunya. Allahu Ahad. Ketunggalan Allah. Dia ialah satu-satunya satu. Jadi Tuhan yang hendak didakwa sebagai Tuhan oleh orang-orang ini seharusnya satu. Seharusnya tunggal. Malangnya Tuhan yang didakwa oleh manusia ketika itu bukanlah tunggal. Kalau sebut Isa anak Maryam itu seorang je, tak ada orang lain dah. Tetapi dia manusia. Di sebelahnya ialah manusia, di belakangnya manusia, di hadapannya manusia. Jadi kalau nak kata ketunggalan dia ialah ciri ketuhanan, sabar dulu, kita kena baca ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Apa kedua? Allahus Samad. Allah Ta'ala lah tempat makhluk-makhluk meminta-minta, tumpuan segala makhluk untuk meminta-minta. Allah Tuhan yang Sami'un Alim, yang sangat-sangat, yang amat-amat mendengar dan amat-amat mengetahui. Basir, Khabir, yang amat mendalam pengetahuannya tentang perbuatan manusia. Keinginan kita, walaupun kita belum terbitkan, walaupun kita belum terlintas nak suka apa, semuanya dalam pengetahuan Allah yang Maha mengetahui. Jadi hanya yang ada kemampuan itu sahaja yang layak memberi dan menjadi tempat meminta. Kita nak meminta sesuatu, mestilah meminta kepada yang akan memberi. Jadi ayah kita boleh memberi, mak kita boleh memberi, tetapi ayah kita memberi apa yang Allah beri kepada dia. Mak kita memberi apa yang Allah beri kepada dia. Mungkin seorang raja, maknanya dalam satu negara, orang yang paling berkuasa ialah barangkali sultan ataupun Perdana Menteri dan seumpamanya. Dia ada kuasa. Setiap inci tanah negara tu
di bawah kekuasaan pentadbiran dia. Dia punya kuasa, walaupun bukan dia pemilik, tapi dia berkuasa. Dia boleh menentukan apa yang terjadi kepada tanah tersebut, nak teroka ke nak simpan ke, itu kuasa yang dia ada. Tetapi tanah tu bukan milik dia. Maka di sini menunjukkan Tuhan yang hendak kita pinta tu mestilah dia pemilik. Sebab kalau saya nak minta dekat sultan ataupun agung, tuanku Patik nak minta sebidang tanah, tetapi Patik perlukan tanah yang takkan dipukul ribut sampai bila-bila. Mungkin sultan boleh berikan kita sebidang tanah kerana itu di bawah kekuasaan dia, tetapi jangan lupa yang dia punya itu ialah hanya permukaan tanah. Itu pun kuasa mentadbir, bukan pemilik. Dia bukan pemilik, dia ialah kuasa pentadbir. Dia boleh berikan saya sebagai orang yang mempunyai kuasa pentadbir, dia arahkan pejabat tanah untuk lepaskan pemilikan kepada saya, tetapi dia bukan pemilik. Jadi sultan ataupun Perdana Menteri ataupun bos bukan pemberi utama, sebab dia memberi itu atas kekuasaan pentadbiran dia, bukan sebagai pemilik. Sebab tadi saya minta apa? Saya minta tanah yang takkan dipukul ribut. Mana boleh? Dia boleh bagi tanah, tapi dia tak boleh jamin tak kena ribut, tak kena banjir, sebab dia hanya ada kuasa mentadbir, bukan kuasa mengawal alam ini. Oleh itu baru kita faham Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat kita nak minta, sebab Allah memiliki alam ni. Angin dia punya, air dia punya, udara dia punya. Maka kalau kita minta sesuatu daripada Allah, contoh minta tanah sebidang tadi, kita sebenarnya minta kepada Tuhan, kepada semua yang keliling tanah tadi tu. Kita boleh minta tanah, Allah Ta'ala boleh beri tanah, dan ketentuan tanah tersebut Allah boleh bagi. Tak mustahil kalau kita minta, ya Allah aku nak tanah yang tak ada kena ribut, dia boleh bagi. Sebab di samping memiliki tanah, bukan semata-mata Allah Ta'ala tu macam, Allah Ta'ala tu bukanlah macam raja tadi kan. Dia, Allah Ta'ala itu pemilik, maka dia mengawal angin, mengawal air, mengawal segala-galanya, cuaca. Maka dia boleh beri apa yang kita nak. Hanya Allah sahaja yang layak menjadi tempat sebenar-benar untuk kita meminta sesuatu daripadanya. Pada poin kedua ini, nampak Tuhan-Tuhan yang didakwa sebagai Tuhan tadi habis terus disqualified. Kenapa? Kerana Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan sebenarnya manusia kan. Isa alaihissalam dikatakan sebagai anak Tuhan, Uzair tu anak Tuhan. Agama Majusi penyembah api kata api Tuhan. Api tu boleh buat apa? Api itu pun dinyalakan oleh manusia. Api tak boleh jadi sendiri. Api itu dinyalakan oleh manusia. Apatah lagi nak memberi, nak mendengar, memang mustahil lah. Jadi ayat kedua menafikan kelayakan semua sesuatu yang didakwa sebagai Tuhan. Jadi mana boleh kan, kalau tak memiliki masa akan boleh memberi. Itulah tuan-tuan sekalian hebatnya ayat surah Al-Ikhlas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ciri pertama, satu-satunya Allah. Ciri kedua, sebenar-benar tempat kita nak meminta, makhluk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun dah Tuhan-Tuhan palsu dah disqualified. Yang ketiga lagi teruk, sebab lam yalid wa lam yulad. Tidak ia beranak dan tidak ia diperanakkan. Dia bukan anak, dia bukan bapa maksudnya. Ayat ketiga ni secara khususnya merujuk kepada dakwaan Nasrani dan Yahudi yang mengatakan Nabi-Nabi itu sebagai anak Tuhan. Bila Nabi itu bangsa dia, dia tak cakap Nabi Muhammad, dia cakap Nabi yang bangsa dia, Nabi Isa, Nabi Uzair. Kata mereka dua-dua Nabi ni anak Tuhan, sebab special di sisi mereka dan kepercayaan mereka. Kata mereka anak Tuhan. Allah Ta'ala menurunkan ayat ketiga ni sekali dengan surah Al-Ikhlas tadi, nak menceritakan Allah tidak beranak. Maknanya Allah tu satu, betul-betul satu. Dia tidak melahirkan cawangan-cawangan di bawahnya. Tidak ada anak Tuhan. Dan dia tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa yang melahirkan Allah. Allah Ta'ala tu bukan tercetus dari sesuatu. Allah Ta'ala qidam, memang dah ada dah. Jadi ciri ketiga dalam surah Al-Ikhlas ni lagilah mendisqualifiedkan, menafikan kelayakan apa-apa sahaja dekat alam ni untuk mengambil tempat bernama Tuhan. Tak boleh. Sebab hanya Allah sahaja yang adanya qidam, yang memang ada sudah. Selain Allah, semuanya ada bermula dengan permulaan waktu. Alam ni pun ada tarikh mula. Patung tu pun ada tarikh mula.
Api pun ada tarikh mula. Dan yang keempat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun ni kufu ataupun sesiapa yang serupa dengan Allah. Kufuwan ahad. Tidak ada. Allah Ta'ala ni tak boleh kita nak letakkan di sebelah mana-mana pihak. Tak boleh nak dibandingkan, tak boleh ditimbang. Tak boleh kita nak buat perbandingan dengan apa-apa, sebab keagungan Allah, maha sucinya Allah, maha tingginya Allah, langsung tak boleh kita nak banding ataupun tak boleh nak ukur dengan apa-apa benda dekat alam ni. Tak boleh. Allah tu satu, dan Allah Ta'ala mempunyai kemuliaan dan kedudukan yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu perkara pun yang boleh dirujuk sebagai bersamaan dengan Allah. Itulah ketunggalan Allah. Jadi dia merujuk balik kepada ayat pertama tadi, Allahu Ahad, Allah lah satu-satunya, Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah tu daripada semua sudut. Maka dengan membaca keempat-empat ayat ini, kita akan rasa bersyukur kita beriman kerana kita bersama dengan Allah yang sebenar-benar Tuhan, satu-satunya Tuhan. Yang lain tu semua tak boleh pakai istilah Tuhan. Bila saya sebut Tuhan, saya merujuk dari segi bahasa, maknanya sesuatu yang manusia sembah, tetapi hakikatnya semua tu bukan Tuhan. Tak boleh kita sebut Tuhan pun. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia ilah kita. Tempat kita menghantar penyembahan diri, penyerahan diri, dan kita memohon segala-galanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.